him. He can walk. He can. Can? Yes. So if you go to 46th floor, if you go to 46th floor, and you have to. Yes, the stroller. Yes, you have to walk, please. Okay, sure. And then you have to go on the 46th floor information and Put the stroller there. yes. Okay. Alright, sure. Ya, nampak jiwa kosong. Oh, tu dia. Okay. Boleh nampak weh Shibuya Cross kat bawah tu. Jom kita masuk. So kita kena letakkan stroller kita kat sini. Guna stroller diorang. Sewa stroller diorang ni lah, stroller dia. Dia ada. Sebab dia ni kan, stroller ni ada brake. So dia untuk safety lah. Yang jangan risau, it's free. Tarik lagi. Lady, this one also. Huh? Okay, no also. It's okay. Nah, ni semua tak boleh. Tak boleh. Wallet je ambil. Wallet. Susu tak boleh. Stroller ni dia ada brake. Nampak ni, brake kat sini. So more safety. Kat sini dia orang sangat-sangat menjaga. Handbag, susu semua tak boleh bawa sebab tak nak bagi kotor kot. Cantik gila. Oh, kat ni line. Ha? Tunggu. Apa? Oh, dia ni tunggu nak ambil gambar sini. Tangga tu. Kereta. Wah, bucu. Tak dia nak rasam. Kenapa? Tak ingat dia macam seorang naik, seorang air rakam dia dari tepi ke. Oh, Tak boleh sebab tak tinggal. right, malas tu. So kalau nak naik atas lagi tingkat lagi satu pula, untuk yang ada stroller, baby atau orang yang pakai wheelchair, boleh gunakan tu lah. Boleh suruh minta tolong orang dia, tekankan lift sebab dia ada kad khas tau. Staff dia je boleh scan kad tu. Okay, sampai rooftop dia. Welcome to Montag area. If you want to call everyone, please take line right side. Everyone, please take line right side.
Korang nampak tak tu Mount Fuji? Let me zoom. Tu dia. Oh my god, so cantik. Ramai gila orang beratur, tak sanggup. Sekarang dah masuk pukul 5 lebih. Lagi dah nak gelap, lagi ramai orang. Sebab diorang semua tengah tunggu sunset sebenarnya. Saya ada tempat jaring lagi. Uish, nak turun pun ramai weh. Ya Allah, itu aku tak sanggup aku. Sebab tu ada Mount Fuji tu. Faham? Dah ramai kan. Sekejap kita tengok. Sangat ke? Weh, gila. Wish, sampai belakang tu. Tak apalah weh. Kita lagi sanggup turun tangga weh. Anggutlah beratur lama macam tu. Ramai sangat. Punyalah bagus Japan ni. Siap ada lift khas untuk customer yang disabilities atau stroller users. Kalau tak, korang kena beratur pun panjang. Bibi buat apa ini, Bibi? Mana? I forgot what kind of leather this one? Excuse me? The leather. What kind of leather? A calf leather. A calf leather. The name of the bag is with the OTG, it means on the go. Okay. Either way is east-west. Okay. Yes. Let's go. Day 3, kita baru check out hotel. Now, kita on the way nak pergi kat mana dia nama dia? Oryx Renaka. Oryx Renaka. Oryx tu bukan yang dalam cerita duyung tu ke? So kita nak pergi kat Oryx tu, kita nak tengok kereta apa ada, kita nak sewa. Sebab bukan apa, kalau kita berdua je couple, tak apa tau. Tapi sebab bawa anak. So macam barang tu banyak. And we are not like packers We are not like packers, so we have to rent a car. Ini suasana pagi dekat sini. And kelakarnya kan, I think kan, after kita orang dah buat kita punya conclusion kan, area yang kita duduk ni memang area sketchy sikit. Bukan sketchy apa, tengok nampak tak?
Dia ada club host kat sini. If you guys tak tahu apa benda host tu, boleh google lah. Sebab memang lambat ni sepanjang jalan ni. Tunjuk sekejap tu ada mak. Lepas tu host ni, tahu tak, dia letak gambar-gambar orang tu kat dekat depan kedai dia. And you guys just macam pilih nak yang mana satu untuk layan korang. I know sebab tengok dokumentari. Bukan I pernah pergi tengok dokumentari. Sebab tu dia letak dah dekat depan club dia. So korang tinggal pilih je nak yang mana. Okay. Dia tak ada memang, dia tak ada sorok-sorok tau. Dia kalau tunjuk macam ni tu kot. Tak nampak sangat. Tunjuk macam tu terus. Tunjuk macam tu terus. Kita nampak dia tunjuk terus. Sebab macam culture dia memang famous lah. Actually yang untuk yang hosting ni. Nampak dia tunjuk gini je weh. Kau tinggal pilih yang mana yang kau nak je layan. Memang layan minum-minum lah. Tak ada lebih. Kita dah sampai kat bangunan yang orange duduk ni. Staff yang jaga bangunan ni memang sangat-sangat baik. Siap bukakan pintu bukakan pintu, turun tekankan button. Orang Jepun memang baik. Tak jumpa lagi orang Jepun yang macam apa tu, macam tak okey. Semua Alhamdulillah okey. Ada dah terjumpa satu orang macam tu, tapi tak semua, mostly baik. 90% memang okey. 95% I upkan lagi. Kita ada dekat Lausanne. This is first time aku jumpa. First time I jumpa ni weh. Roti dengan spaghetti dia orang satu ni. Banyak lah tu, bukan tu saja. We miss restaurant ke apa? So kita ada berita sedih. Selepas jalan berkilometer, kita dapat tahu Amal punya lesen international dah mati. Tak check. So kita tak check. Kita ni jenis dah datang, baru kita plan nak buat apa itinerary semua. Kita orang macam tu. Sebab kita orang dua-dua busy gila. Serius, saya sangat busy dia-dua orang sebenarnya. So pergi tadi dapat tahu lesen international mati. So lesen international 1 year je. So mati dah. So, bila dah mati, tak boleh dah sewa kereta. Jalan kaki kita balik ke stesen. Dah lah. Daripada satu lagi perangai tau. Nak panggil taksi pun takut dia tak boleh accept sebab dia orang tak malas lah. Sebab yang kan ada bawa baby email. So of course dia nak kasih kan. So ayolah kita balik ke hotel jalan kaki semula. Email terus masuk sendiri. Dah gila. Dan kita on the way nak ke Tokyo Station. Sebab Kak Aman tak boleh sewa kereta tadi, drive sendiri. Kita orang sewa taksi je. Di mana Mami? On the way nak pergi Nagano. Ada orang lesen dia dah mati. So end up naik Uber. Kena orang nekah. Tak apa, tapi dia tak adalah mahal macam kat Europe. Europe satu hari if rent kereta kat Europe satu hari 1,000 lebih. Tapi kalau naik taksi lagi mahal juga. Tapi kat sini kita naik taksi walaupun premium baru dalam 100.5 macam tu. Maybe first time user of Uber. Go app. Go app. Bukan Uber Go app. best. Kita guna Go app lah. Uber yang anti yang dari dulu salah. Ya.
Kasut tak ada? Ha? Kasut? Ada tak? Tak, nampak. Mami dekat. Kita dah sampai kat Tokyo Station. Ime yang comel Tokyo Station. So kita nak pergi Nagano, kita naik Shinkansen. Aku dah nampak kan dia punya ni. Kita orang pergi ke yang pukul 3.4 tu, 3.4 petang. So kita pergi naik Shinkansen lah. Tiket mahal kat satu kepala 400 lebih. Ulang alik lah, tapi ulang alik. Ni Asama tu pukul 3.4 petang ke Nagano. Ni nasib baik 3 beg besar bawa. Hari tu plan nak bawa 4 beg besar. Dia nak bawa 4. Kata banyak lagi bawa lagi. Siapa nak tolak? You lah angkat. Ini bukan tinggal lagi. Jadi kita train nombor Ni atas ni. Please be careful not to block other passengers. Daddy bagi tahu Daddy harga tiket semua beli macam mana? Beli macam mana? Beli dekat tiket counter je. Begitu. Cakap destination, tarik semua orang. Pilih nak seat window ke, nak seat aisle ke. Bayar je. Simple je lah. So dia tiket pergi ulang alik. So boleh beli terus tau tiket ulang alik. Tiket ulang alik berapa tu atas semua tadi? Dalam satu kepala dalam seorang. Dalam 33,000 yen. So senang kata dalam satu kepala dalam 400 lebih ulang alik. Dah termasuk dah. Tapi seat memang dah ditetapkan lah. So tak perlu risau pun. Orang besar ni. Kau tengok ni. Orang besar nanti kau tengok ni anak. Kau tengok perangai kau ni masa kecil. Ime time besar tengok ni. Ime time kecil. Attention travelers. If you have skis or large luggage, Patutlah kadang-kadang mak tinggal je anak dengan atuk nenek tau jalan. Jadi Ime, say hi to yourself. Bye Ime. Tu tengok tu diorang beratur nak masuk lift. Diorang keluar-keluar pada train je diorang beratur. Bagus betul. Lain nak masuk lift, lain nak masuk train. Tengah apa semua tengah cuci dalam. Diorang semua bagus beratur, tak ada main macam siapa cepat. Finally si Comel tidur. Tidur dalam sampai ke hotel check in baru nanti baru bangun Lari pula. Finally kita dah sampai Nagano. Bersama dengan 3 beg besar, 1 beg kecil. Suami masih lagi ada. Sama dengan satu stroller anak and bag dia. Jom. Jalan. Tu dia jalan. What you doing? Ambil gambar. Tengok keluar-keluar je tu. Nampak gunung dekat sana. Lawa bapak lawa gila. Nampak tak ada gunung kat sana. Lawa gila. Ni train station Nagano. Kita baru check in. Dia kasih email. This one baby punya yang kuning tu. Lepas tu dia kasih information regarding about aircon and heating. Lepas tu yang ni tak ada dalam bilik. So kena ambil yang apa tu, just what we need. Ada teh, ada tisu. Kita dah sampai bilik kita. Yang ni mari kita tengok kecil ke besar. Sebab yang dekat Tokyo. Sebab yang dekat Tokyo tu memang kaca shock. Kaca dia besar. Hallway dia besar. Yang ni alhamdulillah besar sikit lah. Besar sikit lah. Kalau tak bernafas anak aku, sihan anak aku. Kalau nak kemas barang pun kena gila-gila seorang-seorang.
Tapi Ana kotor. Cara dia kotor. Nampak tak ada kotor lagi. Tak sikit-sikit je. Tapi banyak tanda-tanda tumpuk mampus lah malat layan. Banyak tumpuk lah. Kuasa layan. Okay, dia macam biasa bagi TV. Macam main kat sini. Untuk kita makan je lagi senang lah. Lepas tu tutup sampah, telefon. This is very like macam cheap budget lah. Sebab kita orang memang tak nak duduk hotel mahal. Sebab kita orang tahu kita orang takkan duduk kat hotel. Dalam hotel yang kita akan keluar kasung bazir ambil hotel mahal. Okay, so kita nak review toilet dia. Macam biasa, of course, semua tempat tak kisahlah, even public toilet pun akan ada bidet ni. Lepas tu dia punya bathtub dia ni memang tempat mandi tau sebenarnya. Ni luas sikit daripada hotel previous tu. Hotel previous tu astagfirullahalazim. So yang ni kita ada apa tu? Macam biasalah toiletries semua yang penting-penting. Tapi toiletries macam berus gigi tu kena ambil kat bawah. Dia takkan sediakan kat atas ni. So pandai korang lah macam ambil apa yang perlu saja. Towel of course. Kita akan stay kat sini 2 malam sahaja. Lepas tu kita akan gerak balik ke Tokyo. This is our review for day 1 and day 2. Untuk yang day 1 tu kan kita orang pergi dekat yang Skytree tu kan. Skytree for us okay best. Tapi kan korang tak perlu pun naik. Kan dia ada 2 tingkat. Satu yang atas, satu yang bawah kan. Korang tak perlu pun naik sampai tingkat atas tu. Unless korang memang peminat anime tu. Sebab kita orang tak tahu pun anime apa benda. Tapi macam untuk peminat anime tu I think akan sukalah. Sebab dekat seluruh tingkat atas tu memang khas untuk peminat anime tu saja. Ada tempat khas untuk ambil gambar dekat serta-serta tempat semua. Lepas tu apa lagi ya, yang paling best kan yang pasal Skytree tu for me kan, dia bagi kita photo spot untuk ambil gambar dengan family. Ada beberapa tempat photo spot tu and it is free if you as a gift for you. If you ambil yang kecil tu, gambar yang kecil tu. Tapi kalau gambar yang besar tu tak boleh, yang tu bayar lah, of course lah. Tu cara dia, memang dia nak buat duit lah. Okay, so itu untuk Skytree. And then kita orang jalan-jalan area Tokyo, dekat area apa tu, Shinjuku tu. For us memang best gila area Shinjuku tu. Sebab macam memang kalau siapa yang suka ambil gambar akan suka. Sebab memang sangat lawa. Sangat-sangat lawa. For me kan macam semua tempat macam ada je spot gambar yang lawa. Walaupun tempat tu tak famous pun. For me memang lawa. And Amma pun suka. Dia suka banyak-banyak tempat. Paling you suka yang lorong tu. Apa nama dia? Kita letak di bawah. Kita letak di bawah. Kita tak ingat. Kita akan letak di screen nanti. Okay? English memory lane. Dalam English dia memory lane macam tu lah. Okay? Tu yang first day lah. Kita memang nak patah kaki dah kita jalan. Okay? Make sure kalau korang pergi Japan tu, make sure korang pakai kasut yang sesuai. Okay? I bring boots. Okay? Korang macam nak acah ambil gambar. Tak sempat. Tak sempat tukar pun. Buat penat sakit kaki je. So I cakap dengan Abang pandai-pandai lah aku ambil gambar separuh badan aku. Supaya tak nampak. Supaya I punya kasut bawah dia tak nampak. Sebab Nike I kotor lah. Kasut ni lah aku bawa pergi gym semua. Sebab I kedekut babe. I tak akan beli macam banyak kasut kau benda. So on the second day pula kita orang pergi team lab. Okay, kita orang a bit late, but Alhamdulillah our slot tu still ada and kita orang boleh masuk. Masa sampai tu pun memang orang dah start beratur lah. Okay lah. But is it macam friendly for baby yang kecil lagi? I think no. Untuk yang betul-betul anak kecil macam bayi ini kan, untuk bawa pergi team lab actually tak berapa friendly sangat pun. Okay, sebab apa tau I cakap macam tu? Sebab dia ada, first dia tak boleh bawa masuk stroller. Kita tak boleh bawa bag. Kita tak boleh bawa susu ke apa pun, tak boleh. And then you bayangkan dia ada 4 bahagian. Okay, dia ada water, dia ada forest, dia ada open space and also dia ada garden. So bayangkan sepanjang tu kita orang tak boleh bawa bag, tak boleh bawa susu, tak boleh bawa stroller. So Ime of course dia sangat moody and dia mengganggu kita orang punya the whole trip dekat team lab tu. And menjadikan lagi frustrated tu kan, I think some of the staff yang dekat situ, not everyone is Japanese. Some of them ada yang macam foreigners tau. Some of them macam a bit rude lah to us. But kita orang malas nak mention apa benda. But it's okay. Tapi
Antara yang tak best tu lah, stroller semua apa semua tak boleh bawa. So if you ada anak kecil, lagi-lagi macam Imin ni kan, baru nak masuk 2 tahun, you tahu tak ada macam terrible tu kan, face dia kan, it's very very hard, it's very very tough. So it's gonna disturb the whole day untuk you. Nanti you rasa last you rasa macam tak enjoy pun. Is it cantik dalam Teamlab tu? Cantik gila. I paling suka part yang garden tu, water part dengan forest tu, 3 tu memang sangat-sangat cantik sebenarnya. Yang open space tu makan lah, of course kita tak enjoy pun as a Muslim sebab tak ada makanan halal pun dekat situ. Lepas kita pergi Teamlab tu, kita pergi mana pula ya? Kita pergi dekat Shibuya Sky. Actually we want to go other places, but Teamlab saja dah makan consuming masa kita orang almost separuh hari. So kita orang terus pergi ke Shibuya Sky tu. Dan kita pergi dekat Shibuya Sky tu. Shibuya Sky tu kita pergi, tiket kita pukul 3 petang. Sebelum pergi Shibuya Sky tu, okay, I lupa pula nak cakap. Kita orang pergi makan dekat satu tempat restoran ni, yang ramen tu. Kita orang makan malam tadi. Not even 24 hours kita makan balik. Just sebab, tahu tak, you dah penat pergi kat Teamlab tu. You dah penat gila. So you pergi singgah jap makan. So bila singgah jap makan tu, Imi memang tengah meragam teruk gila. Kita orang nak order satu makanan je sebab I memang cepat kenyang. I takkan makan banyak pun. Diorang punya portion sangat-sangat besar. Memang boleh makan untuk 2 orang actually. Untuk kami lah. So but then kita orang tak dibenarkan untuk order satu dish sahaja. Main dish. Kita orang kena order 2 main dish. Kalau tak, kenapa dia suruh kita chow kan? Dia suruh kita chow. For us macam a bit sad lah. Macam cannot even order one. So bila kita orang order 2, tahu tak kenapa kita orang tak nak order 2? Bukan salah tak ada duit ke apa, bukan. The reason kenapa kita orang tak nak order 2, sebab anak kita orang pun meragam juga masa tu on the spot. Okay, masa tu I tak makan banyak. Lagi satu sebab Imi meragam. Tahu tak, the whole time kita makan tu kita orang tak enjoy. And kita orang very very stress sebab Imi asyik duduk nangis tau. And also it disturb other customers. End up ni kita orang pun rasa macam tak happy sebab kita orang tak suka disturb ada customer, tapi kita orang pun terpaksa juga habiskan makanan tu. And swap Imi makan semua. But then dia meragam lah sepanjang masa tu. Very very stressful. So macam agak sedih. And lepas pada tu I rasa macam tak nak lah pergi kedai ni lagi dah. Sebab makanan dia, the problem is dia tak ada portion makanan macam, dia ada portion makanan yang sikit tu, but I don't want that macam oily food tu. You faham tak? Macam tak ada banyak sangat choices untuk kita orang pilih makan. Dan sebab kita nak cepat, kita nak pergi Shibuya Sky pukul 3. Kita orang sampai dekat restoran tu pukul 2 lebih. Kita ada masa kurang daripada sejam actually untuk gerak ke Shibuya Sky tu lah. So kita orang gerak ke Shibuya Sky tu pun dah lambat sebenarnya. Sampai dekat Shibuya Sky tu pula, oh my god, very very dia ramai orang. Sebab kita orang tu slot pukul 3 sebab kita orang nak tunggu waktu senja. Waktu senja is around 5 to 6 PM macam tu, 5 PM lah, something like that kan. So sampai pula dekat Shibuya Sky tu pun another place yang sangat-sangat tak sesuai untuk bawa baby. Why? Sebab you kena pakai stroller dia. Dia tak benarkan pakai stroller korang. No, tak kisahlah stroller korang mahal gila ke, Dior ke, Fendi ke, Nuna ke apa, no. Left dekat information counter dia and pakai dia punya stroller. Pakai stroller dia sebab dia cakap stroller dia lagi safety lah. And then apa yang macam agak stress tu sebab terlampau ramai sangat orang. And setiap tempat yang nak ambil gambar, macam tempat nak ambil gambar tu, semua penuh orang, semua ramai. And menjadikan lagi teruk, ada pula artis Jepun datang. Ya Allah, semalam ada artis Jepun pula datang. Kau tahu dia datang time bila? Time senja. Astaghfirullahaladzim, lagilah ramai dekat situ. Siap bawa kamera apa benda bagai kan. So memang sangat-sangat ramai. So end up kan, I tak ambil gambar pun dekat spot yang famous yang bucu tu. Tak dapat ambil pun. Amar ambil pun, Amar kena suruh orang lain tolong ambilkan untuk dia. So kita orang macam tak enjoy pun. Macam bukan tak enjoy langsung, tak enjoy sangat dekat Shibuya Sky tu. Kita orang nampak Mount Fuji tu daripada jauh, tapi macam tu je lah, dapat tatap je daripada jauh. Macam tu quite sedih jugalah. Adakah kita orang dapat enjoy dekat apa tu, luar tu ke apa benda, nak tengok senja? Tak dapat juga. Sebab apa tahu, Imin dia tak biasa dengan stroller orang lain. Dia biasa dengan stroller dia ni je. And stroller dia ni kita orang dah siapkan dengan tempat kepompong dia tu. So bila dia pakai yang kepompong ni, barulah dia rasa macam happy, sedap duduk dalam tu. And dia boleh tidur. Dia boleh tidur nyenyak. Jangan keluarkan dia je. The moment my baby keluar, terus dia nangis non-stop. Ya Allah, ya Tuhanku kan. So you tahu tak apa jadi sebenarnya? Bila Imi dekat dalam bangunan dengan stroller orang tu, Imi senyap, tak nangis. Dia akan tidur.
Tapi the moment kita orang bawa keluar Imi dengan stroller orang tu, Imi terus nangis. Walaupun kita orang dah bungkus juga apa, dia nangis. Dia macam tak selesa lah. So apa yang jadi ialah I terpaksa duduk. End upnya I terpaksa duduk je kat dalam tu, bersila. Sebab tak ada tempat duduk, so terpaksa lah I bersila dekat sebelah stroller Imi sambil tunggu Amar ambil gambar. And then gila lah pass button. Lepas tu I keluar pula. I pula yang keluar. I pergi ambil gambar, pergi ambil video apa yang I nak semua. It's actually quite sad sebab I tak enjoy benda tu dengan husband I and also anak I. Sangat-sangat sedih sebenarnya. So bila kita orang I dapatlah sekejap I cakap dengan Amar, kita bungkus balut email ni dengan baju-baju kita. Kita try lagi sekali keluar, tapi we make sure macam kita orang dah tahu gambar apa nak ambil. And cepat pergi ambil gambar semua. Dapat satu spot je. The moment I dengan Amar ambil je gambar video semua, untuk satu spot je, terus email dah nangis. So macam terus masuk dekat dalam lift and balik. And orang sangat-sangat ramai time yang nak turun eskalator tu sebab nampakkan Mount Fuji tu. Ya Allah ya tuanku, wahai ramai gila weh. Agak sedih sebab tu pun tak enjoy. Memang tak sesuai langsung untuk bawa baby dalam stroller lagi. Tak payahlah. Dia tak bagi korang dokong anak korang ke, pegang anak korang ke, walaupun korang cakap korang ni ke, tak boleh. Unless korang ada apa tu? Baby carrier tu. Tu tak apa. Unless korang ada baby carrier tu tak apa. Tapi kalau korang tak ada baby carrier tu memang tak boleh. Korang kena pakai stroller dia juga. Sebab bagusnya ialah dia memang menjaga lah. Memang menjaga keselamatan anak kita lah. I tak salahkan diorang disclaimer saya tak salahkan diorang. Memang patut pun diorang buat macam tu lah. Tapi kalau sesiapa tanya I nak bawa anak kecil, nak naik atas tu, tak enjoy. Memang tak enjoy. So sebab terlampau ramai sangat orang, and end up macam kalau anak korang macam Imim, budak kan, baby, apa yang dia faham? Of course dia akan nangis. So tak apa, boleh skip kot. Dua tempat tu actually team lab dengan Shibuya Sky tu sebab tak sesuai bawa baby sangat. So endapnya kita orang pergi shopping lepas tu. Now sekarang kita ada dekat hotel Courtland di Nagano selama 2 malam. Kita akan ada kat sini 2 malam, and kita akan tengok macam mana kita enjoy Nagano next. So kita nak unbox LV. This is my first LV. I tak pernah ada LV. So yang ni kat actually kan sumpah tak ada niat nak beli pun. Lepas tu macam hari tu selalulah tengok website LV ni sebelum nak pergi Japan ni. Lepas tu cakap dengan Amar, cakap I like this bag but I think it's out of my budget lah. But then Amar cakap tak apa, beli je, kita dah penat kot kerja semua kan. So finally kita beli. Sebab tu laki kita murah rezeki, sangat-sangat murah rezeki, tahu tak? Dia keep on dapat naik gaji. So yang ni sedih sebabnya, ya Allah hai. Sebab kita start dari zero lah. Sebab ajab. This one card kosong. Aku baru sebab kosong, and heavy kosong. Lepas tu kita buka dalam dia. I think like macam every bag, bukan tak boleh nak beli second hand tau. Reason kenapa I nak beli, nak experience sendiri and rasa sendiri. Penat lelah kerja weh, nak lelah usaha, cari rezeki, tahu tak? Finally jaya dapat beli satu bag. Kita tak pernah buka, kita tak reti lah buka. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Is it magnet? Oh, dia bukan magnet, dia kena tarik. Apa? Dia macam button. So dalam dia macam ni, ada dust bag. Kita tahu, I sebenarnya memang tahu kalau beli bag ni memang tak ada resale value ke apa benda. Tapi ni memang I nak simpan. Memang kalau ada anak perempuan dia lah untung. Kalau ada anak perempuan, ada menantu perempuan, I will try to maintain bag ni seelok yang boleh, yang akan kasih kat diorang. So this is my my collection lah. First high end beli YSL, second is this LV. So this LV cost me around, after tax is around 12,000 ringgit Malaysia. Tax deduction. After tax deduction. After tax reduction, yes. After tax reduction exemption is almost 12,000 ringgit lah. So this is the bag.
lampu oren, tapi nak buat macam mana kita rasa nak unbox sekarang. Time-time lampu oren. So kita unbox je lah time lampu oren kan. Tapi this is the bag. Colour dia ada few colour. Sedih sebab gila. So orang yang terdekat je tahu macam mana I kerja penat gila. I usaha macam mana I dapat bag. Dah nampak tak dalam dia? Dia ada 2 tali tau. Satu boleh buat as a crossbody, and another one is shoulder. So memang sangatlah lawa sebab I rasa macam boleh buat as a event. Nampak ni, boleh buat sebagai pergi event. And this is from calf leather. Okay, from calf leather. Senang sikit jaga berbanding dengan lamb. Lamb leather lah yang I beli YSL tu. Yang tu macam susah sikit jaga. Ni lagi senang jaga lah. Yang ni, so dia ada 2. Boleh buat as a shoulder dan juga crossbody. I think that's all. And I'm so proud of myself. Sebab tak pernah terbayang atau terlintas pun untuk dapat beli this kind of bag. So thank you so much to my husband. Tukar aku ni juga. So much to do. Anak juga. Sebab pemberi rezeki. Macam bukan pemberi rezeki. What is it called? Macam pengantara rezeki kita orang. Asbab untuk diberi rezeki. Asbab untuk diberi rezeki. Semoga macam sebab dia bukan setakat amanah, but juga macam asbab diberi rezeki. Alhamdulillah, terima kasih.